Okey. Baik, so kita lihat bumi, okey, kita dah habis belajar bab bumi. Okey, ingat bumi sebenarnya ada berapa dia punya komponen. Baik, kita tahu sistem fizikal bumi ada 4, iaitu atmosfera, litosfera, hidrosfera dan juga biosfera. So, itu berkaitan dengan sistem fizikal bumi. Struktur bumi pula, okey, ada 3, iaitu kerak bumi yang kat luar tu, kemudian mantel, okey, yang di tengah, dan juga teras bumi. Dan teras bumi ada 2, iaitu teras luar dan teras dalam. Jadi ada 3 struktur bumi. Okey, berkaitan kerak bumi, mantel dan juga teras bumi. Itu yang kita telah pelajari, dan kita telah mengetahui tentang benua, lautan, laut utama dan juga selat. Berkaitan dengan benua-benua seperti benua Asia, benua Afrika. Ingat benua terbesar di dunia ialah benua Asia. Itu yang terbesar. Dan benua Afrika adalah benua yang kedua terbesar di dunia. Dan benua yang terkecil adalah benua Australia. Itu juga kita telah pelajari. Begitu juga kita belajar tentang lautan. Lautan seperti lautan Pasifik, lautan terbesar di dunia, lautan Pasifik ya. Kemudian kita belajar tentang lautan Arktik, lautan terkecil, lautan Arktik. Begitu juga kita belajar tentang Selat Melaka, Selat Tebrau dan sebagainya. Itu telah kita pelajari. Dan kita lihat ada pergerakan bumi, di mana kita telah pelajari bahawa bumi dulu sebenarnya benua-benua tu adalah sebenarnya daripada satu bentuk, tetapi oleh kerana berlaku pergerakan menyebabkan dia berpisah. Benua-benua ini berpisah dan menjadi seperti sekarang. Itu benua-benua yang dipanggil hanyutan benua. Hanyut, ya, benua tu hanyut. Hanyutan benua. Itu yang kita telah pelajari. Begitu juga kita belajar tentang gunung lipat. Gunung lipat apabila tanah itu dengan daya mampatan yang berlawanan menyebabkan dia telah naik menjadi gunung lipat. Kalau gunung bongkah pula, iaitu apabila dua tanah itu dia bertentangan pula. Dia bertentangan bergerak, maka tanah di tengah-tengah itu akan turun ke bawah. Jadi menyebabkan terbentuknya gunung bongkah. So, gunung bongkah. Dan pergerakan-pergerakan ini akan menyebabkan gempa bumi. Kalau gempa bumi di tengah laut, akan menyebabkan tsunami. Hari itu kita tengok tsunami kan, dengan ombak besarnya, kemudian dia memusnahkan pantai-pantai dan juga kawasan perumahan. Kenapa boleh jadi tsunami? Sebab ada gempa bumi dekat dalam laut. Dekat tanah tu. Kemudian menyebabkan dia berkocak dan itu menyebabkan ombak besar sampai ke pantai. Bukan tolakan makna, tapi sebenarnya tanah tu yang bergerak. Tanah di bawah laut itu yang bergerak, menyebabkan air laut itu berombak. You love tsunami ya. Dan satu lagi kita telah lihat tentang gunung berapi. Gunung berapi ini kerana apa? Apabila dua tanah itu dan satu lagi tanah itu telah masuk ke bawah, menyebabkan magma telah keluar ikut celahan itu dan dia naik ke atas, dan itu menyebabkan terbentuknya gunung berapi, yang mana hari itu kita tengok kan, magma tu keluar lava. Lava keluar. So lava yang panas keluar daripada perut bumi. Itu yang kita telah pelajari. Baik. So hari ini kita nak lihat tentang latihan yang disediakan dalam buku teks ini. Boleh tak? Kita nak jawab sama-sama latihan-latihan yang ada dalam buku teks ini sebelum kita masuk ke bab yang seterusnya. Jom kita buat sama-sama. Nak?
kita buat sama-sama Kalau kamu ada buku teks, boleh tulis dekat situ. Tapi jangan pakai pen. Tak bawa buku tak apa. Okey, kamu just ambil kertas dan tulis nombor 1 tu apa, nombor 2 tu apa, nombor 3 tu apa, nombor 4 tu apa. Tulis. Kalau yang ada buku teks, tulis pakai pensel. Jangan tulis pakai pen. Tulis pakai pensel aja. Itu buku pinjaman tu. Nanti kena pulang balik. Cikgu, kat Malaysia ada tsunami tak? Okey, kat Malaysia sebenarnya pernah berlaku tsunami. Tetapi di bahagian kawasan yang terdedah dengan lautan Hindi, iaitu di kawasan Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. So 3 negeri ni memang agak terdedah kepada tsunami. Kerana apa? Kerana lautan Hindi, ombak daripada lautan Hindi boleh sampai ke negeri-negeri itu. Jadi kalau tsunami itu datang daripada lautan Hindi, maka negeri-negeri itu akan boleh berisiko untuk menerima tsunami. Okey, baik. Jom kita lihat kembali berkaitan dengan baik. So kita nak cuba jawab soalan yang pertama. Baik. So kita tengok jadual berkaitan dengan maklumat keempat-empat sistem, dan kalau kita lihat soalan ini dia tanya tentang apa? Tentang namakan 4 sistem fizikal bumi. Nampak tak dia tanya? Sistem fizikal bumi. So sistem fizikal bumi nombor 1 itu adalah kita panggil apa? Iaitu kita panggil atmosfera. Itu nombor 1 iaitu kat sinilah. Yang kat sini tu permukaan bumi, permukaan ataupun ruang udara tu dipanggil atmosfera. Yang kedua, so yang ini sebenarnya adalah bahagian yang mana, cikgu? Baik, yang nombor 2 itu bahagian manusia. Manusia dan juga lembu apa semua dan tumbuh-tumbuhan. Itu dipanggil apa, cikgu? Itu biosfera. Biosfera. Maknanya kalau yang bahagian ada manusia, tumbuh-tumbuhan dan haiwan, itu adalah biosfera. Biosfera. Yang ketiga ini, lapisan kerak bumi, itu dipanggil litosfera. Litosfera. So kita boleh tulis kat sini yang ketiga iaitu litosfera, dan yang keempat iaitu yang bahagian yang ada air. Hydrosfera. So kita boleh sebut dia sebagai hydrosfera. Terima kasih banyak Jazwin. So kita ada atmosfera, biosfera, litosfera dan juga hydrosfera. Baik, bagus. Dapat semua jawapan ni? So kita teruskan dengan soalan seterusnya iaitu bahagian B. Namakan keempat-empat lapisan struktur bumi pada rajah di bawah. Maknanya lapisan struktur bumi pada rajah di bawah. Exam saya keluar soalan objektif saja. Baik. Tak apa. Cikgu faham. Yang penting kamu kena faham bahagian-bahagian ini. Sebab kalau soalan tu tanya, kamu boleh faham. Ya? Baik, kita lihat soalan ataupun ruangan yang pertama ini. Hai, Iliana. Exam keluar bab 1 hingga bab 3. Alright, baik, bagus. Baik, yang nombor 1 itu adalah apa? Nombor 1 itu adalah kerak bumi. Ni Ilman abang. Ilman abang. Hai Ilman. Baik. Nombor 1 tu kerak bumi. Yang nombor 2 tu apa? Yang nombor 2 ruangan yang warna oranye tu. Tu apa tu? Itu adalah, siapa tahu? Itu adalah mantel. Betul. Nombor 2 itu mantel. Kemudian yang ketiga itu kita boleh tulis berkaitan dengan teras. Tapi teras apa? Teras luar. Betul. Teras luar. Iaitu teras luar.
Dan bahagian tengah itu, yang kecil itu, yang warna merah itu adalah teras dalam. Ya, betul. Okey. So, kamu boleh tuliskan kerak bumi, mantel, teras luar dan juga teras dalam. Yes. Dapat pun kita. Berkaitan dengan soalan-soalan ini. Okey. Baik. Seterusnya. Okey, kita terus pergi ke soalan-soalan seperti ini. Berapa suhu core Earth? Okey, kebiasaannya melebihi 1000 darjah Celsius. Dalam core tu melebihi 1000 darjah Celsius. So sebab itu bahagian dalam bumi ni sebenarnya dia dalam bentuk cecair. Dia melting ya dalam tu. Dia panas. Baik. So kita lihat di sini tentang benua dulu. Dia beri nombor je. Okey, ada B1, B2, B3, B4, B5. Ya, Magma, betul. Betul Zafan. Kemudian dia ada L3, L1. Kemudian L tu merujuk kepada lautan, B tu merujuk kepada benua. Merujuk kepada benua. Payah benar nak nyebutnya. Okey, B tu ialah benua. Okey. Baik. So jom kita lihat iaitu benua. B1. Benua apa tu? Jom kita tengok. B1 di sini. Oh, itu B1 benua apa? Siapa tahu? B1 tu ialah garisan latitude pun ada. Ya, betul. B1 tu benua apa tu? Benua apa? Siapa tahu? Iaitu Amerika, betul. Tapi Amerika kita tahu ada dua. Amerika Utara dan Amerika Selatan. Ya, jadi B1 tu Amerika apa? B1 itu ialah Amerika Utara. Utara ya. Sebab dia berada di kawasan utara. Ya, betul. Amerika kan di kawasan utara ni. Ni U ni kan utara. Sebab tu ini adalah Amerika Utara. B1 ini Amerika Utara. Baik. Seterusnya, kalau kita lihat yang B2. B2 di bawah ini, itu dipanggil sebagai apa? Sebagai benua apa? Benua Amerika juga. Tapi Amerika Selatan. Amerika Selatan. Itu B2. Amerika Selatan. Baik. Kemudian B3. B3 tu apa cikgu? Baik, B3 yang besar ni, ni B3 cikgu. B3 itu adalah benua Asia. Ya, betul. Benua Asia. Di situ benua Asia. Dan B4. Mana B4? B4. B4 kat sini cikgu. Kawasan yang warna kelabu ni. Ni B4 ni. B4. B4 itu adalah benua Eropah. Benua Eropah. Ataupun dipanggil Europe. Europe. Dan juga B5. B5 tu mana cikgu? B5 ini yang warna kuning ni. Ni B5. B5 yang warna kuning ini adalah benua Afrika. So kita letak kat sini Afrika. Baik, B6. Kat mana B6? Ya, betul Isyani. B6 kat sini. Iaitu ini adalah benua Australia. B6 ialah benua Australia. Ya, betul. Dan B7. B7 kat sini cikgu. Yang warna putih ni. Ini B7. B7 ini adalah benua apa? Benua Antartika. Ya, betul. Benua Antartika. Baik. Kamu tahu kan macam mana dia boleh mendapat nama Antartika?
Tahu kan cikgu ada cerita hari tu bahawa benua ini okey ditemui oleh orang Melayu. Okey oleh orang Melayu okey jumpa benua Antartika. Tapi cikgu tak nak cerita lagi lah, korang dah tahu kan cerita dia. Okey, baik. Baik, seterusnya kita tengok L1. L1 tu ialah lautan. Kat mana lautan tu cikgu? Okey, kita tengok L1. Okey, L1 ini terletak di kawasan atas ni. Ush. Oh, ini kawasan lautan ni. Lautan apakah yang ada di atas sekali tu? Itu dipanggil lautan, ya, iaitu lautan Arktik. Lautan Arktik. Itu yang atas sekali. L1. Kemudian L2, okey, di sini. L2 di sini dan juga dia sambung sampai sini. Dia sambung sampai sini, bermakna lautan itu sangat besar. Dan lautan itu yang paling besar. Iaitu lautan apa? L2. Siapa tahu? Lautan apa? Lautan apa? L2, lautan apa? Cuba tulis dalam Zoom chat. Nak tengok. Okey, lautan apa? China Selatan? No, 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 no. No, 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 no. Lautan apa? L2 itu ialah lautan Pasifik. Okey, iaitu kita kira sebagai lautan apa? Lautan Pasifik. Ya, lautan Pasifik. Ya, L3. L3 kat sini. L3 kat sini. Oh, kat sini L3. L3 tu lautan apa cikgu? Lautan yang terkenal dengan tenggelamnya kapal Titanic. Tenggelamnya kapal Titanic. Iaitu lautan apa? Lautan Atlantik. Lautan Atlantik. Ya, itu lautan Atlantik. L3. L4. Okey, L4 tu pula cikgu, lautan apa tu? Kita tengok betul-betul Cikgu padam dulu. Okey, baik. L3, L4 kat sini. Nampak L4 kat sini sampai bawah ni ya. Lautan apa ni cikgu? Baik, L4 itu lautan Hindi. Ya, betul. Lautan Hindi. Ya. Dan L5. Okey, L5 ini dan di bawah ini. Ini L5. L5 ini adalah lautan selatan. Ya, iaitu lautan selatan. So, itulah nama lautan yang terdapat di kawasan ini. Dan okey, merujuk kepada tadi ada yang pelajar tanya, cikgu, dekat Malaysia ni tak ada yang tsunami. Okey, sebenarnya ada. Okey, tetapi sekiranya kalau kamu lihat di sini okey, lautan Hindi, okey, apabila bergegar lautan Hindi di sini so lautan Hindi ni ombak dia akan pergi ke sana. Akan pergi ke sana dan bila pergi sampai ke Malaysia ni, maka dia akan kena dekat negeri-negeri yang hujung sini. Iaitu negeri apa? Okey, negeri Perlis, negeri Kedah dan Pulau Pinang. Tapi kalau di bawah-bawah ni seperti Selangor, Perak, okey, kemudian Negeri Sembilan, Johor, dia tak kena. Tapi belah atas dia yang kena. Sebab apa? Sebab terdedah dengan lautan Hindi. Itu untuk menjawab soalan, okey, ada tak berlakunya tsunami? Ya, ada. Tetapi di bahagian hujung-hujung tu je lah. Hujung-hujung tu je ya. Baik. So, kita teruskan untuk soalan seterusnya. So, ada soalan dia bertanya tentang ini. Laut utama. LU1 dan LU2. LU1 yang mana cikgu? Oh, laut sini. Ni. Kita tengok ni. Okey. Yang ini. Ini laut apa ni? Ini laut apa ni? LU1. LU2 kat sini. Okey. LU1 ini
ialah laut. Okey, laut apa? LU1 ialah laut apa okey, jom kita tuliskan jawapan dia, iaitu LU1 ialah Laut Cina Selatan. Ya, Laut Cina Selatan yang ada berhampiran negeri-negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. LU2 barulah dipanggil Laut Sulu. Jangan confuse ya. Jangan confuse. LU1 yang di atas tu, nampak tak? Cikgu tunjuk ya. Yang ini, okey, itu Laut Cina Selatan. Yang ini Laut Cina Selatan. Ni. Tapi yang kecil ni, LU2 ni, ini Laut Sulu. Okey. So, kena betulkan Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Baik. Kemudian selat. Ada dua selat di sini, S1 dengan S2. Yang mana cikgu? S1 dengan S2. Ni ditunjukkan kat sini. Okey, kita padam dulu, kita tak nampak. Mana S1? Oh, S1 kat gambar ni. Okey, S1 yang dekat sini. Ni S1. Maknanya yang dekat berhampiran Malaysia ni. Dan S2, okey, di antara Singapura dengan Johor. Jadi, kita boleh tulis S1 itu adalah selat apa? Selat Melaka. Ya, okey, Selat Melaka. Dan S2 adalah selat Tebrau ataupun kadang-kadang dipanggil selat Johor. Pun ada juga. Mana-mana pun betul sebenarnya. Selat Tebrau ataupun selat Johor. So, ini berkaitan nama-nama selat, lautan utama, laut utama dan juga benua-benua. Okey, ada soalan nak tanya? Jumpa kat mana Okey, cik. Ada yang bertanya Aurora, the Northern Lights, boleh jumpa kat mana korang pernah tengok Aurora? Pernah tengok Aurora? Ya, sama Isha ni. Pernah tengok Aurora? Aurora tu apa cikgu? Mungkin ada yang bertanya, cikgu, Aurora tu apa? Aurora tu sebenarnya adalah garis-garis yang macam ni. Cikgu tunjuk dia macam ni. Nampak tak tu? Nampak tak yang ni? Yang belakang ni. Ni Aurora. Dia punya cahaya-cahaya, yang kehijauan-kehijauan di atas langit, apa semua kan. Ini semua boleh dilihat. Dilihat di mana? Iaitu dilihat di Kutub Utara, di bahagian atas sekali. Kutub Utara, negara-negara Kutub Utara boleh nampak Aurora ni. Aurora ni ialah cahaya matahari yang sampai sikit-sikit aja. Sikit-sikit je di kawasan itu. So cahaya matahari itu telah terbias dengan dengan dia punya komponen udara kat situ, menyebabkan dia bergelombang macam tu. Ni dia. Ni dipanggil Aurora. Ya, dan terdapat di Kutub Utara. Yes. Pandai korang. Baik, bagus. So itu Aurora. Okey. So kita nak guna background ni ke? Tak payah, kan? Nak guna background ni ke? Tak payah. Okey. Kita guna background yang lain lah. Okey, baik. So, kita teruskan lagi. Okey. So, dengan menggunakan kreativiti, ni. Sebuah hospital 9 klinik rosak melibatkan 3 daerah. Kerana apa ni? Kerana apakah kesan kejadian gempa bumi? Ini soalan-soalan yang pernah keluar iaitu maknanya apakah kesan kejadian gempa bumi? Mudah saja. Baik, dalam geografi, kalau kamu nak jawab soalan, pastikan kamu punya jawapan dalam bentuk ayat yang penuh. Jangan buat point. Ayat yang penuh. Sebagai contoh macam cikgu buat kat sini iaitu kita buat macam ni. Iaitu kesan kejadian
gempa bumi. Okey, adalah kerosakan, okey, harta benda. Okey, harta benda dan kehilangan nyawa manusia. Macam tu. Okey. Itu kesan kejadian gempa bumi adalah kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa manusia. Itu kesan kejadian gempa bumi. Senang tak? Senang je, kerosakan harta benda dan kehilangan nyawa manusia. Okey. Baik. Kemudian kita cuba jawab soalan yang kedua. Okey. Kita cuba jawab soalan yang kedua di sini. Okey, iaitu jelaskan persediaan yang perlu. Okey, soalan dia tanya, jelaskan persediaan yang perlu dilakukan oleh semua pihak dalam menangani kesan gempa bumi. Dalam menangani kesan gempa bumi. Jadi, apakah persediaan yang perlu dilakukan? Baik, so kita buat ayat balik. Iaitu persediaan boleh. Okey, persediaan yang perlu dilakukan oleh semua pihak adalah apakah persediaan perlu dilakukan? Okey, adalah persediaan perlu dilakukan iaitu adalah harus peka kepada peka maknanya alert kepada sebarang pengumuman berkaitan gempa ataupun pergerakan gempa bumi. Maknanya mula-mula kena peka dulu. Kena peka dulu ya. Baik. Kemudian harus peka kepada sebarang pengumuman berkaitan pergerakan gempa bumi. Kemudian selain itu, selain itu lag ke? Lag ke? Ada lag sikit Ada lagi sikit tak? Tak juga. Baik, tak apa. Baik, selain itu kita haruslah selain itu semua pihak harus mematuhi arahan pihak berkuasa. Maknanya, arahan bomba, arahan polis supaya apa? Contohnya dia orang kata, keluar daripada bangunan sebab ada gempa bumi. Kita kena ikut arahan lah. Semua pihak harus mematuhi arahan pihak berkuasa. Maknanya kena keluar. Jadi kita semua harus mematuhi arahan pihak berkuasa. Agar dapat menyelamatkan diri dan keluarga ketika gempa bumi berlaku. So macam tu. Nampak tak? Pertama sekali kita kena alert tentang pengumuman berkaitan pergerakan gempa bumi. So kerajaan akan kata apa? Berlaku gempa bumi sekian-sekian banyak. Kita pun kena bersiap sedia. Kemudian bila pihak berkuasa apa? Berkuasa kata apa? Baik, semua penduduk di kawasan ini sila keluar daripada rumah. So kita kena patuhi arahan pihak berkuasa untuk keluar daripada rumah dan menyelamatkan diri serta keluarga kita daripada gempa bumi. So itulah persediaan yang perlu dilakukan oleh semua pihak dalam menangani kesan gempa bumi. So kita kena bersedia. Bersedia untuk mematuhi arahan dan sebagainya. Baik. So soalan yang ketiga. Korang dapat tak ni jawapan-jawapan ni? Dapat tak ni? Kalau korang dapat jawapan, kalau ada buku teks, boleh tulis jawapan kat bawah dia. Boleh tulis jawapan tu kat bawah dia. Baik. Soalan nombor 3. Apakah yang boleh anda lakukan untuk mematuhi ataupun boleh anda lakukan untuk membantu mangsa gempa bumi yang berlaku di negara kita dan juga di negara lain? Apa yang boleh anda lakukan untuk membantu mangsa gempa? So kenapa? Membantu
Bagaimana nak membantu? Okey, iaitu okey, kita boleh buat iaitu untuk membantu. Okey, kita boleh buat untuk membantu okey mangsa gempa bumi. Okey, gempa bumi. Okey. So soalan dia tanya apa tahu? Apakah yang boleh anda lakukan? Bila soalan tanya, apakah yang boleh anda lakukan? Kamu kena tulis ayat. Okey, saya akan melakukan apa? Baru makna kena guna perkataan saya. So untuk membantu mangsa gempa bumi, saya akan okey memberi okey akan mendermakan okey bantuan dalam bentuk wang ringgit, okey ataupun dalam bentuk wang serta pakaian okey untuk membantu okey untuk keperluan mangsa. Kena beri bantuan dalam bentuk wang serta pakaian okey untuk keperluan mangsa. Untuk keperluan mangsa gempa bumi. Okey. Selain itu, berikan lebih sikit. Selain itu, apa yang kita boleh bantu? Okey, bentuk wang serta pakaian. Okey, selain itu, okey, saya juga akan memberi khidmat perubatan. Okey, perubatan kepada mangsa yang mengalami kecederaan akibat gempa bumi. Nampak tak? Saya akan memberi khidmat perubatan. Bukan khidmat perubatan lah. Kita bukan doktor kan. Kita memberi khidmat rawatan. Rawatan kepada mangsa yang mengalami kecederaan akibat gempa bumi. Tapi korang mesti kan, cikgu, saya ni baru tingkatan 1, cikgu. Mana saya tahu nak rawat orang pun semua. Alah, korang ni. Korang kan bukan ke korang ahli PBS? Persatuan Bulan Sabit Merah, PBSM. Siapa kat sini PBSM? Kan? Okey, PBSM ia akan belajar cara-cara menggunakan peralatan-peralatan perubatan. Bagaimana nak merawat luka, bagaimana nak membantu orang yang cedera. Jadi kamu boleh memberi khidmat rawatan itu kepada mangsa yang mengalami kecederaan akibat gempa bumi. Nampak? So itulah dia. Bagaimana anda boleh lakukan untuk membantu mangsa gempa bumi. Kalau nak rawat muka, kenapa kau nak rawat muka? Boleh bagi emotional support, cikgu. Anduk kepada mangsa yang cedera. Tu betul tu jadi. Face wash Himalaya pula. Saya boleh bagi emotional support. Alisha, emotional support macam mana? Dia macam ni kalau katakan ada orang tu, saya cedera, kemudian kamu datang, kesian, saya faham, awak memang cedera, kesian. Kemudian orang datang lagi, saya sebenarnya, tadi lari-lari jatuh lah. Jatuh ke? Sakit? Sakit. Saya faham, awak sakit. So, adakah itu emotional? Okay. So, emotional support ke? Tak, itu bukan emotional support. Nanti sekarang orang yang sakit tu kan, tengok kamu nangis, saya sakit. Saya yang sakit, bukan awak yang sakit. Saya jadi emotional damage lah bila tengok awak ni. Sudah. Tak adalah, gurau je. Tapi mungkin kamu boleh berikan emotional support iaitu dengan cara memberi kata-kata nasihat. Tak apa. Saya faham. Tak apa. InsyaAllah nanti lama-lama baik ni. Ini kecederaan ni sekejap saja ni baik ni. Kemudian kalau ada yang dah ni kan, dah luka-luka parah kan, tinggal sabar.
Jangan risau. Nanti sekarang kalau apa, kalau luka macam ni, okey dah cedera parah macam ni, tak apa, tak lama lagi mati. It's okay. Kan? Ha? Apa? Tak lama lagi mati. It's okay, it's okay. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Oh salah tu ya. Sabarlah, sabarlah ya. Anda pasti masuk syurga. Masuk syurga kau. Anda pasti masuk syurga. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Kena sabarkan macam tu. Janganlah cakap dia nak mati. Apalah kau ni. Okey. Baik. Nanti emotional damage dia nanti. Ya, baik. Itulah dia. Okey. Jadi itulah dia. Okey, kita kata bagaimana untuk kita membantu mangsa gempa bumi yang berlaku di negara kita. Okey. Baik. Rasanya kita tak sempat untuk masuk pada bentuk muka bumi, tetapi cikgu nak tanya kamu lah